Sebuah kisah dari Malaysia, kesatria tersembunyi di pesisir emas. Bukanlah pedas namanya kalau tak ada rencah pahit manis. Mari sini cuba rencah ini, begitulah yang sering didengar di Malaysia. Kisah ini bermula di sebuah pantai di Gold Coast, Australia. Seorang pegawai wanita Australia berambut perang tergelak kecil sambil berkata kepada anggota tenteranya, "Lihat lelaki Asia tu, komelnya muka dia." Tapi apalah yang dia boleh buat dengan rupa macam tu? Anggota-anggota lain meledak dengan ketawa. Lelaki yang mereka tunjuk itu tingginya 182 cm dan berbadan tegap, tetapi di kalangan lelaki Australia yang tingginya melebihi 190 cm, dia kelihatan biasa-biasa sahaja. Lelaki itu hanya tersenyum nipis dan berlalu pergi tanpa berkata apa-apa, berpura-pura tidak memahami bahasa Inggris. Seminggu kemudian, di lorong belakang Gold Coast, waktu senja baru sahaja melabuhkan tirainya. Pegawai wanita berambut perang itu dikelilingi oleh 5 orang samseng. Situasi itu sangat berbahaya. Walaupun tergugat, pegawai itu menggenggam penumbuknya sesuai dengan perwatakannya sebagai seorang tentera. Tepat pada masa itu, seorang lelaki yang sedang berjoging berhenti. Dia adalah lelaki Malaysia yang sama seperti seminggu yang lalu. Pada detik itu, dalam 1 saat, 2 orang jatuh ke tanah. Dalam 3 saat, kelima-lima lelaki itu terjerit kesakitan dan tumbang. Pegawai itu tergamam, memandang pemandangan itu dan bertanya, "Siapakah awak sebenarnya?" Lelaki itu hanya tersenyum tenang. "Sebelum memulakan cerita, saya harap anda sudi menekan butang langgan. Kami akan menyajikan cerita-cerita yang memaparkan kehebatan lelaki Malaysia setiap hari. Sila tinggalkan komen, lelaki Malaysia memang hebat di ruangan komen." Pantai utama Gold Coast, pukul 7 pagi. Harith sedang menikmati jogging pagi. Sudah seminggu dia meninggalkan Malaysia dan tiba di sini. Dia masuk dengan visa working holiday dan bercadang untuk berehat sebentar di sini. Dia sedang bersedia untuk permulaan baru sebelum usianya mencapai 30 tahun. Angin masin terasa nyaman. Harith berlari sambil mengatur nafasnya perlahan-lahan. Walaupun berbadan tegap dengan tinggi 182 cm dan berat 75 kg, dia sengaja memakai baju t-shirt kelabu yang longgar. Dia tidak mahu menarik perhatian. Dia hanya ingin kelihatan seperti pelancong biasa. Dia ingin melupakan kejadian di Malaysia. Dia mahu hidup sebagai insan baru di tempat yang baru. Ketika itu, kedengaran sorakan sekumpulan orang dari hadapan. Ia adalah unit latihan fizikal tentera Australia. Kira-kira 20 orang askar berlari di pantai. Seorang pegawai wanita berambut perang mengetuai unit itu, melaungkan arahan. Dengan tinggi 170 cm dan bentuk badan yang tegap serta wajah seperti model, dia menonjol di kalangan unitnya. Lieutenant Olivia. Dia adalah seorang pegawai elit yang lulus dari University Sydney dan menyertai tentera darat. Harith menepi ke satu sisi jalan dan memerhatikan mereka berlalu. Bunyi tapak kaki askar yang seragam dan laungan arahan memenuhi udara pagi. Olivia sekilas memandang Harith tetapi terus berlalu. Namun, seorang askar wanita muda di tengah-tengah unit itu melihat Harith dan mula ketawa. Katie. Dia adalah askar yang ceria berusia awal 20 konan. Katie berlari ke arah Olivia sambil menjerit, "Lieutenant, lelaki Asia tu komel sangat kan?" Olivia berpaling dan tersenyum. "Betul kan? Macam idola Malaysia." Anggota-anggota lain mula ketawa. Siapa yang akan membantah di kalangan askar-askar berotot yang tingginya melebihi 190 cm? Orang Asia semuanya nampak kecil dan lemah lembut, kan? Pergi ke pasukan khas Malaysia pun setakat itu sajalah. Olivia menjawab sambil ketawa, "Jangan cakap macam tu. Tapi memang betul pun, kan?" Ketawa askar-askar itu bertambah kuat. Harith mendengar seluruh perbualan mereka. Dia memahami bahasa Inggris dengan sempurna. Namun, dia tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia hanya tersenyum nipis, menundukkan sedikit kepalanya, dan meneruskan joggingnya. Tiada sebarang emosi terpancar di wajahnya. Seolah-olah dia benar-benar tidak memahami bahasa Inggris. Tetapi hatinya berbeza. Dada Harith terasa sesak. Hanya kerana dia orang Asia, dia dianggap komel, lemah lembut dan lemah. Walaupun memiliki otot yang tegap dan tinggi 182 cm,
Di kalangan lelaki Australia yang tingginya melebihi 190 cm, dia kelihatan biasa-biasa sahaja. Tidak, lebih rendah daripada biasa. Harith tersenyum pahit. Tidak sangka sejauh ini aku datang, aku akan merasai perasaan begini. Di Malaysia, keadaannya sangat berbeza. Orang ramai akan tegang apabila melihatnya. Mereka secara naluri merasakan ada sesuatu yang berbeza. Oleh itu, Harith berasa penat, kerana dia perlu sentiasa berhati-hati, sentiasa tersenyum tenang. Tetapi sejak datang ke Australia, tiada siapa yang mempedulikannya. Malah, dia dipandang rendah. Anehnya, itu lebih melegakan. Tiada siapa yang tahu diri sebenar dirinya. Unit tentera Australia semakin menjauh. Laungan arahan semakin perlahan. Harith kembali mempercepatkan langkahnya. Mungkin dia sudah berlari selama 20 menit lagi. Dia duduk di bangku pantai yang sunyi dan minum air. Sinar matahari terasa hangat. Bunyi ombak menenangkan. Harith memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menyukai saat-saat yang biasa seperti ini. Kerana ia adalah masa di mana dia boleh wujud tanpa perlu memikirkan apa-apa. Tiba-tiba, kedengaran tapak kaki lagi. Unit tentera Australia tadi kembali. Kali ini mereka berhenti di hadapan Harith. Olivia menjerit kepada anggotanya, "Waktu regangan," dan askar-askar itu serta-merta bersurai dan mula meregangkan badan. Harith duduk tenang di bangku, cuba untuk tidak menarik perhatian. Namun, Katie menghampirinya. Dia duduk di bangku di sebelah Harith dengan kuat dan menyapa dengan senyuman ceria. Harith tersenyum kekok dan mengangguk. Katie bercakap sesuatu dalam bahasa Malaysia yang pelat dan Harith menjawab dalam bahasa Inggeris yang pelat. Katie menjerit kepada askar-askar di sekelilingnya. Dia kelihatan seperti menunjuk ke arah Harith dan berkata sesuatu. Darren menghampirinya. Dengan badan berotot yang tingginya melebihi 190 cm. Wajahnya penuh dengan perasaan keunggulan. Darren bertanya sesuatu kepada Harith dalam bahasa Inggeris, tetapi Harith berpura-pura tidak faham dan menunjukkan ekspresi bingung. Darren ketawa, melenturkan bisepnya, dan menepuk perlahan lengan Harith. Ia adalah isyarat perbandingan. Olivia menghampiri dan menghentikan Darren, namun dia juga tersenyum. Sambil memandang Harith, dia berkata sesuatu perlahan-lahan dalam bahasa Inggeris, tetapi Harith berpura-pura tidak faham dan hanya tersenyum. Olivia membuat isyarat tangan untuk meminta maaf, dan Harith mengangguk dan berdiri. Harith meninggalkan tempat itu untuk meneruskan joggingnya. Kedengaran ketawa askar-askar dari belakang, penumbuk Harith tergenggam erat tanpa disedari. Namun, dia menahan diri. Dia mengatur nafasnya perlahan-lahan dan terus berlari. Wajahnya kekal tenang, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, tetapi pandangannya berbeza. Sesuatu sedang membara di dalam hatinya yang paling dalam. Malam itu, Harith berbaring di katil penginapan dan memandang siling. Berusia 29 tahun, dia datang sejauh ini mengimpikan permulaan baru, tetapi akhirnya sama sahaja. Sama ada di Malaysia atau Australia, orang menilai hanya berdasarkan penampilan. Harith tersenyum pahit. Tetapi itu tidak mengapa. Lagipun, dia tidak berniat untuk menunjukkan diri sebenarnya. Dia ingin hidup dengan tenang, biasa-biasa sahaja, tanpa dikenali sesiapa. Sekurang-kurangnya, begitulah yang dia fikirkan. Beberapa hari berlalu, Harith duduk di sebuah kafe di tepi pantai Surfers Paradise. Kira-kira pukul 10 pagi. Dia meletakkan secawan kopi ais di hadapannya dan memerhati laut, bunyi ombak dan teriak. Dia menyukai saat-saat seperti ini, kerana ia adalah masa di mana dia boleh wujud tanpa perlu memikirkan apa-apa. Kafe itu sibuk dengan pelancong. Kebanyakan mereka adalah orang barat. Harith duduk di tempat sudut tepi tingkap, minum kopi dengan tenang. Tempat duduk yang tidak menarik perhatian. Dia sentiasa menyukai tempat duduk seperti ini. Tempat di mana dia boleh memerhati orang, tetapi terhindar dari pandangan orang. Ketika itu, kedengaran suara yang dikenali dari arah pintu masuk kafe. Ia adalah rombongan Olivia. Mereka berpakaian biasa, tetapi dapat dikenali sepintas lalu. Olivia memakai baju putih dan seluar jean. Dengan rambut perang yang disisir ke satu sisi, dia kelihatan sangat cantik. Katie dan Darren, serta dua lagi askar lain turut bersama. Harith menundukkan sedikit kepalanya. Dia tidak mahu menarik perhatian. Namun, Katie melihat Harith.
Itu dia. Katie menunjuk ke arah Harith dengan jarinya dan menjerit. Olivia menoleh. Oh, lelaki Malaysia itu. Mereka menghampiri Harith. Harith terpaksa mengangkat mukanya. Dia tersenyum kekok dan melambaikan tangan. Katie berdiri di sebelah meja Harith sambil tersenyum ceria. Apa khabar? Bertemu lagi. Bahasa Malaysian pelat tetapi suaranya ceria. Harith menjawab dalam bahasa Inggris yang pelat. Oh, ya. Apa khabar? Olivia berkata sambil tersenyum, minum kopi, ya. Boleh kami duduk di sini juga? Walaupun Harith berpura-pura tidak memahami bahasa Inggris, dia mengangguk apabila Olivia menunjuk ke tempat duduk di sebelahnya dan bertanya, Okey, tiada pilihan. 5 orang itu duduk di sekeliling meja Harith. Katie duduk betul-betul di sebelah Harith, Olivia di seberang, manakala Darren dan askar-askar lain menarik meja sebelah. Tiba-tiba, ruang sunyi Harith menjadi bising. Askar-askar itu ketawa dan berbual sambil melihat menu. Katie bertanya kepada Harith, nama ni apa? Harith, Katie meniru. Harith? Sebutan itu sedikit berbeza, tetapi Harith tersenyum dan mengangguk. Ya, Harith. Katie menepuk tangan. Nama yang komel. Askar-askar di sekeliling ketawa. Darren menyampuk. Dia bertanya apa yang Harith lakukan di Malaysia. Tetapi Harith menunjukkan ekspresi bingung. Darren membuat isyarat tangan seolah-olah sedang bekerja. Kerja? Apa? Harith mengangguk dan mengeluarkan telefon pintarnya, melancarkan aplikasi terjemahan. Kemudian dia menaip, seorang pelajar. Dia menunjukkan ayat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Olivia membacanya dan mengangguk. Oh, awak seorang pelajar ya, sekarang working holiday. Ya. Saya bercadang untuk melancong sambil bekerja. Olivia tersenyum. Baguslah, masa muda kena banyak melancong. Nada suaranya ramah, tetapi cara layanannya sedikit berbeza. Seolah-olah dia bercakap dengan kanak-kanak kecil. Pelayan datang untuk mengambil pesanan. Rombongan Olivia memesan sarapan, steak, salad, jus oren, kopi. Setelah pesanan selesai dan pelayan berlalu, Katie bertanya kepada Harith, Harith suka makanan Malaysia? Ya, makanan Malaysia sedap. Darren ketawa dan berkata, nasi lemak. Nasi lemak pernah makan. Dan dia membuat muka pedas sambil melambaikan tangan. Pedas sangat sampai susah. Askar-askar itu ketawa terbahak-bahak. Harith tersenyum dan mengangguk. Namun, dalam hatinya dia sudah penat. Dia muak dengan perbualan seperti ini. Olivia memandang Harith dan berkata, Harith memang senyap, ya, lelaki Malaysia. Semuanya macam Nika. Harith hanya tersenyum, seolah-olah dia tidak dapat menjawab tanpa aplikasi terjemahan. Olivia berkata kepada Katie, kebanyakan lelaki Asia nampaknya introvert. Mungkin perbezaan budaya. Tapi komel, kan? Darren sambil menunjukkan bisepnya berkata, Harith, ada bersenam ke? Dan dia menunjuk ke lengan Harith. Harith mengangguk dan membuat isyarat jogging. Lari. Darren ketawa. Lari saja? Tak pergi gym ke? Sedikit. Darren memandang Olivia dan ketawa. Tengok, Lieutenant. Lelaki Asia ni macam buat kardio saja. Olivia ketawa dan menghentikan Darren. Darren, hentikan. Kurang ajar. Namun, tiada keseriusan dalam suaranya. Malah, ada suasana seperti mereka sama-sama menikmatinya. Harith merasakannya. Mereka tidak berniat jahat. Mereka hanya secara semula jadi merasakan keunggulan. Prasangka bahawa lelaki Asia kecil, lemah dan lemah lembut terlalu diterima sebagai perkara biasa. Makanan dihidangkan. Rombongan Olivia mula makan. Harith menghabiskan kopinya dan cuba berdiri untuk pergi. Namun, Katie menahannya. Dah nak pergi ke? Duduklah lagi sikit. Apabila Harith menunjukkan wajah yang serba salah, Olivia berkata, Katie, Harith mesti ada rancangan lain. Biarkan dia pergi. Harith berdiri. Ketika dia hendak ke kaunter pembayaran, Olivia melambaikan tangan. Harith, jumpa lagi. Suaranya ceria. Harith menundukkan kepala dan melambaikan tangan. Selamat tinggal. Dan dia keluar dari kafe. Apabila dia keluar, sinar matahari yang hangat menyapa wajahnya. Harith menghela nafas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Dari dalam kafe, kedengaran lagi ketawa askar-askar itu. Harith mula berjalan perlahan di tepi pantai. Adakah ini baik-baik saja? Harith berfikir,
Adakah aku patut hidup begini? Dia menyembunyikan diri sebenarnya. Walaupun dia fasih berbahasa Inggris, mempunyai stamina dan keupayaan bertarung yang luar biasa, dia menyembunyikan semua itu kerana dia hanya ingin hidupnya biasa-biasa sahaja. Namun, hidup biasa-biasa sahaja tidak bermakna dia perlu dipandang rendah begini. Harith menggenggam dan membuka penumbuknya. Kekuatan masuk dan keluar dari telapak tangannya. Banyak yang boleh dia lakukan dengan tangan ini. Tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak mahu. Kerana dia tidak mahu bertarung lagi. Dia hanya mahu hidup dengan tenang, damai, tanpa dikenali sesiapa. Tetapi dunia tidak membiarkannya begitu sahaja. Hujung minggu tiba. Harith mendaftar di game besar di Gold Coast. Dia sentiasa bersenam sejak di Malaysia lagi. Kerana dia merasakan mindanya kosong apabila dia menggerakkan badannya. Kira-kira pukul 3 petang, game itu penuh sesak dengan orang ramai. Mungkin kerana hujung minggu, lebih ramai orang daripada biasa. Harith duduk di sudut kawasan bench press. Dia melakukan regangan ringan dan mula latihan angkat berat. Dia menetapkan 100 kilogram. Itu adalah beban yang ringan baginya. Dia mengangkatnya 12 kali sambil mengatur nafas perlahan-lahan. Peluk membasahi badannya seperti peluru. Dia berasa baik, hanya pada masa seperti ini, dia dapat tidak memikirkan apa-apa. Pada masa itu, pintu masuk game menjadi bising. Seluruh unit Olivia masuk, terdapat lebih 20 askar. Semuanya memakai pakaian latihan tentera. Olivia berdiri di hadapan, mengetuai unit. Baik, hari ini fokus bahagian atas badan. Setiap orang pilih pasangan dan mula. Laungan arahan bergema di game. Harith sekilas memandang mereka dan kembali fokus pada latihannya. Cuba untuk tidak menarik perhatian. Namun, Katie melihat Harith. Oh Harith. Katie melambai dan menjerit. Ramai orang di game menoleh. Harith melambai ke kok. Olivia menghampirinya. Dia memakai tank top hitam dan leggings. Bentuk badannya yang tegap jelas kelihatan. Harith, awak pun bersenam di sini ya? Dia bertanya dengan suara ceria. Harith mengangguk dan menjawab dalam bahasa Inggris yang pelat, ya, kadang-kadang datang. Olivia ketawa. Baguslah. Rajin bersenam, ya. Darren menghampiri dan melihat palang bench press Harith. 100 kilogram. Ya? Lebih baik dari yang aku sangka. Wajahnya kelihatan sedikit terkejut, tetapi segera berubah menjadi senyuman. Aku boleh angkat 150 kilogram, nak aku tunjuk ke? Harith melambaikan tangan dan menolak. Tidak, apa? Darren mengangkat bahu. Olivia berkata kepada anggotanya, Ayo, kita mulakan latihan kita. Jangan ganggu Harith. Anggota-anggota bersurai dan mengambil tempat masing-masing. Namun, Katie dan beberapa askar lain berhenti di sekeliling Harith. Harith berasa tidak selesa, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya cuba fokus pada latihannya. Darren berdiri di hadapan palang deadlift. Dia menetapkan beban 100 kilogram. Dan dia berkata kepada Olivia, Lieutenant, hari ini saya akan pecahkan rekod pribadi saya. Olivia ketawa dan bertepuk tangan. Bagus, Darren. Teruskan. Darren menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat palang. Wajahnya merah padam, tetapi dia berjaya mengangkatnya hingga selesai. Anggota-anggota menjerit kegembiraan. Wah, Darren hebat. Memang dia unit kita. Suara-suara kecil bertukar-tukar. Darren tersenyum puas. Dan dia sekilas memandang Harith. Harith masih melakukan bench press-nya. Dia mengangkat 100 kilogram perlahan-lahan. Katie menghampiri Harith. Harith, tak buat deadlift ke? Tidak, saya bench press saja. Katie ketawa dan berkata, oh, begitu. Deadlift memang susah, kan? Susah sangat nak jadi macam Darren. Nada suaranya tidak berniat jahat, tetapi Harith mendengarnya seperti dia dipandang rendah. Olivia menuju ke squat rack. Dia menetapkan 100 kilogram. Itu adalah beban yang luar biasa untuk seorang wanita. Olivia mula squat. Anggota-anggota memerhatikannya. Lieutenant, hebat. Wanita angkat 100 kilogram. Suara-suara kagum kedengaran. Olivia melakukan 10 ulangan dengan mudah. Dia tersenyum sambil mengelap peluhnya. Belum lagi. Kena buat lebih lagi. Harith cuba menamatkan latihannya dengan tenang. Namun Darren menghampirinya. Harith, tak nak latihan dengan kami ke? Lebih seronok.
Harith melambaikan tangan dan menolak. Tidak apa. Terima kasih. Darren menepuk bahu Harith. Jangan malu-malu. Kami pun semua lemah pada awalnya. Kata-kata itu diucapkan sambil ketawa, tetapi ia menusuk ke dada Harith. Lemah. Harith tersenyum pahit dalam hatinya. 100 kilogram yang diangkatnya sekarang hanyalah kurang daripada separuh daripada kekuatan sebenarnya. Jika dia menggunakan kekuatan sebenar, 150 kilogram adalah perkara asas. Tetapi dia tidak perlu melakukannya. Dia tidak mahu menarik perhatian. Olivia minum air sambil memandang Harith. Harith, banyak bersenam di Malaysia? Ya, sedikit sahaja. Olivia ketawa. Di Malaysia, khidmat negara tidak wajib. Tetapi awak belajar latihan di sana ke? Harith terdiam seketika. Dan dia mengangguk. Ya, di pasukan khas. Olivia mengangguk. Oh, begitu. Tapi saya dengar pasukan khas Malaysia berbeza dengan Australia. Latihannya tidaklah begitu. Seseorang menyampuk. Betul, Lieutenant. Pasukan khas Malaysia tempohnya pendek. Latihannya pun cuma asas-asas sahaja. Katie bertanya, Harith berkhidmat berapa tahun? Harith menunjukkan 2 jari. Darren ketawa. 2 tahun? Kami paling kurang 4 tahun. Memang ada beza besar. Harith tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum nipis dan mengangguk, hatinya rumit. Tempoh yang dia lalui bukanlah 2 tahun. Ia adalah 7 tahun. Jika dikira masa dia berkhidmat sebagai pegawai, 7 tahun dalam grup gerak khas setanding dengan 20 tahun dalam unit biasa. Namun, dia tidak dapat mengatakannya. Olivia menepuk perlahan bahu Harith. Harith, marilah kita berkawan. Jika awak kesunyian di Gold Coast, hubungi kami bila-bila masa. Itu adalah kata-kata yang baik. Namun, di dalamnya bercampur belas kasihan. Perasaan keunggulan ingin membantu lelaki Asia yang lemah dan kesunyian. Harith menundukkan kepala dan memberi salam. Terima kasih. Dan dia mengemas barangnya dan keluar dari gym. Dari belakang, kedengaran ketawa anggota-anggota unit. Harith menarik nafas dalam-dalam. Di luar, cuaca masih cerah. Namun, hati Harith diselubungi kegelapan. Dia berjalan sambil berfikir. Sampai bila aku perlu begini? Dia sudah penat menahan diri. Namun, dia tidak boleh menunjukkannya. Kerana pada saat dia menunjukkannya, ia akan bermula semula. Ketakutan, kewaspadaan, jarak. Semua yang dia alami di Malaysia akan berulang. Harith menggenggam penumbuknya. Kekuatan masuk ke telapak tangannya. Namun dia segera melepaskannya. Dan dia berjalan di pantai dengan ekspresi tenang. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Namun, jauh di dalam pandangannya, sesuatu mula berubah sedikit demi sedikit. Seminggu berlalu, Harith pergi ke Chinatown Gold Coast. Kira-kira pukul 8 malam Sabtu. Dia teringin masakan Malaysia. Dia dengar ada beberapa restoran Malaysia di Chinatown. Dia berjalan di jalan mencari papan tanda. Bahasa Cina, Vietnam, dan kadang-kadang bahasa Malaysia kelihatan. Jalanan sibuk. Mungkin kerana malam hujung minggu, ramai orang. Kebanyakan mereka adalah orang Asia, Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia. Pelbagai bahasa kedengaran, Harith berasa rindu. Kerana di sini sahaja, dia tidak dipandang dengan pelik kerana menjadi orang Asia. Dia menemui sebuah restoran Malaysia. Papan tanda bertulis Dapur Sakura kelihatan. Harith masuk ke dalam kedai. Bau nasi lemak yang harum menusuk hidungnya, bau yang sangat dirindui. Wanita pemilik kedai menyambutnya dengan ceria. Selamat datang. Bahasa Malaysia itu sangat melegakannya. Harith memesan set nasi lemak. Makanannya sangat enak. Rasa yang sama seperti di Malaysia. Harith menikmati makanannya perlahan-lahan dan merasakan hatinya tenang. Dia memerlukan saat-saat seperti ini. Kerana dia sudah penat hidup dalam keadaan tegang dan menyembunyikan diri. Sekurang-kurangnya semasa makan, dia ingin berehat. Setelah makan, dia membayar. $35 Australia. Harith menghulurkan kadnya. Wanita pemilik kedai tersenyum dan berkata, melancong, ya, working holiday. Oh, begitu. Kawasan sini agak berbahaya kebelakangan ni, jadi berhati-hatilah. Ada apa-apa ke? Samseng Cina tu, mereka buat masalah, terutamanya pada waktu malam, berhati-hatilah. Harith mengangguk dan keluar dari kedai. Udara malam terasa sejuk.
Dia mula berjalan di lorong. Untuk sampai ke jalan utama, dia perlu melalui beberapa lorong sempit. Harith berjalan perlahan-lahan. Tangannya di dalam poket, langkahnya santai. Tiba-tiba, kedengaran suara dari hadapan. Suara seperti jeritan wanita. Harith berhenti. Ia datang dari dalam lorong. Harith teragak-agak seketika. Tetapi dia tidak boleh berpaling. Dia tidak boleh mengabaikannya. Dia masuk ke dalam lorong. Setelah kira-kira 10 meter, dia melihat pemandangan itu. Seorang wanita muda yang dipercayai berketurunan Filipina terpojok ke dinding. 3 orang lelaki mengelilinginya. Mereka menjerit sesuatu dalam bahasa Cina. Suara mereka mengancam. Harith menghampirinya. Dengan tenang dan perlahan, lelaki-lelaki itu tidak menyedari Harith kerana mereka terlalu asyik dengan wanita itu. Apabila Harith tiba beberapa langkah dari mereka, seorang lelaki menoleh. "Apa kau ni?" Ia dalam bahasa Inggris. Harith berhenti. "Maaf," Harith berkata dalam bahasa Inggris yang terputus-putus. Dia mengangkat kedua-dua tangannya dan berpura-pura mengundur. Lelaki itu ketawa. "Budak Asia nak jadi hero ke? Kalau tak nak cari masalah, pergi dari sini." Lelaki-lelaki lain juga ketawa. Mereka sama sekali tidak menganggap Harith sebagai ancaman. Harith memandang wanita Filipina itu. Matanya penuh ketakutan. Harith berkata dengan tenang dalam bahasa Filipina, "Saya akan panggil polis." "Tunggu sebentar." Ia adalah bahasa Filipina yang fasih. Wanita itu terkejut. Lelaki-lelaki itu juga bingung. "Apa? Bahasa Filipina?" Seorang lelaki menghampiri Harith. Harith mengundur selangkah. Lelaki itu menolak dada Harith. "Aku dah cakap pergi." Harith terhuyung-hayang, sengaja, untuk kelihatan lemah. Namun, pada detik itu juga, lelaki itu cuba memegang lengan Harith. Lengan Harith bergerak. Dengan cepat dan tepat, dia menangkap pergelangan tangan lelaki itu dan memulasnya. Kedengaran bunyi tulang berderit. "Aduh!" Lelaki itu menjerit. Harith segera melepaskan tangannya. Lelaki itu memegang pergelangan tangannya dan berundur. Kurang ajar. 2 lelaki yang tinggal menyerang. Harith mengelak. Dengan gerakan minimum, dan dia menyapu ringan kaki seorang lelaki. Lelaki itu jatuh. Lelaki ketiga menghayunkan penumbuknya. Harith menahan tumbukan itu, menangkap lengan lelaki itu dan menguasainya. Semuanya berakhir dalam 3 saat. 3 orang terbaring di tanah. Harith tidak pun tercungap-cungap. Dia hanya berdiri. Wanita Filipina itu memandang Harith dengan mata terkejut. Harith berkata dalam bahasa Filipina, "Anda baik-baik saja. Cepat pergi." Wanita itu mengangguk dan lari. Harith juga hendak meninggalkan tempat itu. Namun, kedengaran suara dari pintu masuk lorong. "Berhenti di situ. Itu bukan polis Australia. Ia adalah polis tentera Australia." 2 orang askar dari unit Olivia. Askar-askar itu menghampiri. Apa yang berlaku? Mereka melihat lelaki-lelaki yang terbaring di tanah, dan mereka melihat Harith. "Kau yang buat ke?" Harith menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya hanya..." Dia cuba menjelaskan dalam bahasa Inggris yang terputus-putus. Seorang askar menyedari Harith. Awak bukan lelaki Malaysia yang kita jumpa hari itu ke?" Dia adalah askar yang ditemui di game. Seorang askar lagi mengangguk. "Betul, Harith." Harith tersenyum kekok. Lelaki-lelaki yang terbaring di tanah cuba bangun. Askar-askar itu menahan mereka. "Jangan bergerak, kami akan panggil polis." Lelaki-lelaki itu memaki hamun dalam bahasa Cina. Askar-askar itu memanggil polis melalui radio. Seorang askar bertanya kepada Harith, "Awak baik-baik saja, cedera ke?" Harith menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja." Askar itu ketawa. "Berani awak?" "Ya, tapi bahaya. Awak tak boleh datang ke tempat macam ni seorang diri." Harith menundukkan kepala. Polis tiba dan menahan lelaki-lelaki itu. Askar itu berkata kepada Harith, "Kami mungkin perlukan keterangan awak. Boleh berikan maklumat perhubungan awak?" Harith menulis nombor telefonnya dan menyerahkannya. "Terima kasih." Harith, "Berhati-hati balik." "Ya." Harith meninggalkan tempat itu. Dia keluar ke jalan utama. Ramai orang di sana. Tiada siapa yang tahu apa yang baru sahaja berlaku. Harith menghela nafas dalam-dalam. Tangannya menggigil, bukan kerana tegang, tetapi kerana marah. Ia bermula lagi. Harith berfikir,
Naluri sebenarnya telah muncul. Walau bagaimanapun dia cuba menyembunyikannya, dalam situasi berbahaya, badannya akan bertindak balas terlebih dahulu. Kerana ia adalah badan yang dilatih selama 7 tahun. Harith menggenggam penumbuknya. Apa akan jadi sekarang? Malam itu, Olivia menerima laporan daripada anggota unitnya. Lieutenant, hari ini kami jumpa Harith, lelaki Malaysia itu di Chinatown. Olivia mengangkat mukanya. Harith, apa yang berlaku? Dia bergaduh dengan 3 Samseng, tapi dia tumpaskan semua seorang diri. Cepat sangat. Olivia mengerutkan dahinya. Harith, budak yang nampak lemah lembut itu. Ya, tapi pelik. Gerakannya seperti orang yang terlatih. Olivia termenung seketika, dan dia teringat wajah Harith. Wajah lelaki yang sentiasa tersenyum, bahasa Inggrisnya pelat, dan senyap itu. Adakah ada sesuatu? Buat pertama kali, Olivia berasa ingin tahu tentang Harith. Beberapa hari berlalu, Harith menjalani kehidupan seperti biasa. Sejak insiden di Chinatown, tiada sebarang panggilan. Dari polis maupun tentera Australia. Harith berasa lega, kerana dia fikir ia akan berlalu begitu sahaja. Namun, Gold Coast adalah bandar yang lebih kecil daripada yang disangka. Rabu malam, pukul 7, Harith sedang berjoging di pantai, waktu senja, dan masih ramai orang. Angin sejuk bertiup. Harith berlari dengan perasaan santai, mendengar musik melalui fon telinga. Pada masa itulah, dia melihat seseorang menjerit kira-kira 100 meter di hadapan. Harith menanggalkan fon telinga dan memperlahankan langkahnya. Ia adalah suara wanita, suara yang dikenali. Ia adalah Olivia. Apabila Harith menghampiri, dia dapat melihat situasinya. Olivia, seorang diri dikelilingi oleh 5 orang lelaki. Mereka adalah Samseng yang dilihat di Chinatown. Tidak, lebih tepat lagi, rakan-rakan mereka. Jumlah mereka lebih ramai dan lebih mengancam. Kau perempuan yang menjual kawan kami kepada polis, kan? Seorang lelaki berkata dalam bahasa Inggris. Olivia kelihatan tergugat. Namun, dia kekal tenang seperti seorang tentera. Berhenti. Saya akan panggil polis. Dia menggenggam telefon bimbitnya. Seorang lelaki menampar telefon bimbit Olivia. Telefon itu jatuh di atas pasir. Polis? Tiada sesiapa di sini. Jeritlah. Siapa yang akan datang? Lelaki-lelaki itu ketawa. Olivia berundur. Namun, di belakangnya juga ada lelaki. Harith berhenti, kira-kira 100 meter jauhnya. 2 pemikiran bertelagah dalam hatinya. Lalu sahaja, ia bukan urusan aku. Tetapi suara lain berkata, wanita itu mungkin cedera. Harith menggenggam penumbuknya, dan dia mula berlari. Olivia menolak seorang lelaki. Ia adalah teknik mempertahankan diri yang dipelajari dalam tentera. Namun, lelaki itu hanya terhuyung-hayang. Dan dia memegang lengan Olivia dengan wajah marah. Perempuan ni, tepat pada saat Olivia hendak menjerit. Hentikan. Suara yang rendah dan tenang. Sebutan bahasa Inggrisnya sempurna. Semua orang berpaling. Harith berdiri di situ. Dia tidak pun tercungap-cungap. Lelaki-lelaki itu memandang Harith. Budak Asia lagi. Seorang lelaki ketawa. Namun, pandangan Harith berbeza. Olivia melihatnya. Ia bukan pandangan tenang yang dia lihat sebelum ini. Ia adalah cahaya yang tajam, dingin, dan berbahaya. Seperti orang yang berbeza, seorang lelaki menghampiri Harith. Pergi, kalau tidak, kau pun akan rasa sakit. Harith tidak menjawab. Dia hanya berdiri. Lelaki itu menolak dada Harith. Harith tidak bergerak. Dia berdiri di situ seperti batu. Apa hal dengan dia ni? Lelaki itu menghayunkan penumbuknya. Pukulan yang cepat. Namun, Harith lebih cepat. Dia menahan tumbukan itu dengan tangannya dan memulasnya. Kedengaran bunyi tulang berderit. Aduh, lelaki itu menjerit. 1 saat. Lelaki pertama tumbang. 2 saat. Lelaki kedua menyerang. Harith mengelak ke tepi dan memukul leher lelaki itu. Pukulan yang tepat. Lelaki itu terbatuk-batuk sambil jatuh. 3 saat. Lelaki ketiga mengeluarkan pisau. Aku akan bunuh kau. Namun Harith menghampirinya dalam sekelip mata, menangkap pergelangan tangan lelaki itu dan menjatuhkan pisaunya. Dan dia menyapu kaki lelaki itu sehingga jatuh. 4 saat. Lelaki keempat dan kelima menyerang serentak. Harith menumbangkan seorang dengan tendangan pusing,
dan memukul muka seorang lagi dengan siku. Cepat, cepat, dan cekap. Tiada gerakan yang sia-sia. 5 saat. Kelima-lima lelaki itu terbaring di tanah. Mereka mengerang kesakitan dan tidak dapat bergerak. Harith tidak pun tercungap-cungap. Dia hanya berdiri. Dia menepis tangannya sambil memandang Olivia. Anda baik-baik saja, Lieutenant. Bahasa Inggrisnya sempurna. Sebutan dan tata bahasa, semuanya sempurna. Olivia memandang Harith dengan mulut ternganga. Awak boleh berbahasa Inggris? Suaranya menggigil. Harith menghampiri Olivia dan menghulurkan tangannya. Bangunlah. Olivia mengambil tangan Harith dengan bingung. Harith membantunya berdiri. Olivia bertanya, siapakah awak sebenarnya? Harith terdiam seketika, dan dia menjawab dengan tenang, saya bersara 6 bulan lalu, dari grup gerak khas Angkatan Tentera Malaysia. Suaranya datar. Mata Olivia terbuka luas. Pasukan khas? Grup gerak khas? Olivia adalah seorang tentera. Dia tahu apa itu grup gerak khas. Ia adalah unit pasukan khas paling elit dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pahlawan terbaik yang pakar dalam operasi anti pengganas. Betul ke? Harith mengangguk. Ya, saya berkhidmat sebagai pegawai selama 7 tahun. Olivia menarik nafas. Pegawai, bukan sekadar askar biasa. Bermakna dia seorang pemimpin. Tapi kenapa? Kenapa awak sembunyikan? Harith tersenyum pahit. Adakah Anda akan percaya jika saya katakan, Anda pernah kata saya, orang Asia semuanya kecil dan lemah lembut, kan? Wajah Olivia menjadi merah. Saya minta maaf. Harith menggelengkan kepalanya. Tidak mengapa. Anda tidak berniat jahat, kan? Saya pun hanya ingin hidup biasa-biasa sahaja. Di Malaysia, apabila saya katakan saya dari pasukan khas, orang ramai takut kepada saya. Di sini dipandang rendah, di Malaysia ditakuti. Di mana sahaja saya berada, hati saya tidak pernah tenang. Olivia memandang mata Harith. Matanya penuh dengan keletihan. Kesunyian seorang yang kuat. Olivia buat pertama kali melihat Harith dengan betul. Serapan seram 2 cm, berbadan tegap. Pandangan tajam, gerakan yang terkawal. Semuanya adalah ciri-ciri seorang pahlawan. Maafkan saya betul-betul minta maaf. Olivia meminta maaf lagi. Kali ini, kata-katanya datang dari hati. Harith tersenyum kecil. Tidak mengapa. Lebih baik kita panggil polis. Harith mengeluarkan telepon bimbitnya. Polis tiba dan menahan Samseng itu. Keterangan juga diambil. Harith dan Olivia selesai dalam kira-kira 1 jam. Di pantai yang ditinggalkan oleh kereta peronda, hanya Harith dan Olivia yang tinggal. Olivia memandang Harith. Harith. Tidak, Harith. Biar saya belanja kopi. Saya ingin meminta maaf dengan betul. Harith teragak-agak seketika sebelum mengangguk. Baik, boleh. Mereka berdua menuju ke kafe di tepi pantai. Malam sudah larut, tetapi kafe itu masih buka. Olivia duduk di hadapan Harith dan berkata dengan wajah serius, saya betul-betul kurang ajar. Saya menilai awak tanpa cuba melihat awak dengan betul. Maafkan saya. Harith menghirup kopinya. Tidak mengapa. Setiap orang ada prasangka. Saya pun mungkin berfikir begitu juga apabila melihat tentera Australia. Olivia menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan alasan. Saya seorang tentera. Sepatutnya, saya tidak menilai orang berdasarkan penampilan. Namun saya melakukannya. Harith memandang Olivia. Di matanya terpancar perasaan maaf yang tulus. Hati Harith juga sedikit lembut. Jika Anda sudah faham, itu sudah cukup. Marilah kita mulakan semula. Lieutenant Olivia. Olivia menghulurkan tangannya. Panggil saja Olivia. Hanya Olivia. Harith menyambut tangan itu. Harith. Hanya Harith. Mereka berdua ketawa. Ia adalah senyuman sebenar yang pertama. Malam itu, Olivia berfikir sambil pulang ke rumah. Betapa sombongnya dia, betapa kurang ajarnya dia. Dan betapa hebatnya insan bernama Harith itu. Satu sudut hatinya berdebar-debar. Keesokan paginya, Harith berjoging di pantai seperti biasa. Kira-kira pukul 8 pagi. Kejadian malam tadi terasa seperti mimpi. Perkara dia mendedahkan identitinya, Olivia yang meminta maaf dengan tulus. Harith berasa bercampur baur. Setelah selesai jogging, dia duduk di bangku dan minum air. Tiba-tiba,
Kedengaran tapak kaki seseorang menghampiri. Ia adalah Olivia. Dia berpakaian biasa, baju T-shirt putih dan seluar jean. Rambutnya diikat. Harith terkejut dan berdiri. "Duduklah," Olivia berkata terlebih dahulu. Dia duduk di sebelah Harith. "Kenapa awak di sini?" "Saya tahu awak berjoging di sini setiap pagi." Katie yang beritahu. Senyap seketika. Hanya bunyi ombak kedengaran. Olivia mula bercakap. "Malam tadi saya tak dapat tidur. Saya asyik berfikir. Betapa kurang ajarnya saya terhadap awak." Suaranya menggigil. Harith menggelengkan kepalanya. "Tidak mengapa, Olivia. Saya sudah terima maaf awak." Namun Olivia meneruskan, "Tidak, saya ingin menyatakannya dengan betul. Saya seorang tentera. Saya diajar untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan. Namun saya melakukannya terhadap awak. Hanya kerana awak orang Asia, hanya kerana awak kelihatan kecil." Olivia memandang Harith. "Betapa tidak selesainya awak, betapa marahnya awak. Apabila saya fikirkan itu, saya betul-betul minta maaf. Saya tidak pernah menyangka saya seorang yang mendiskriminasi. Tetapi saya memang begitu." Harith memandang mata Olivia. Ia adalah tulus, matanya penuh dengan penyesalan dan perasaan maaf. Harith tersenyum kecil. "Olivia, tidak mengapa. Anda bukan satu-satunya. Sejak saya datang ke sini, memang begitu. Ramai orang Australia memandang lelaki Asia seperti itu." Namun Olivia berkata, "Itu bukan alasan. Saya seorang tentera dan seorang pemimpin. Saya mengambil sikap begitu terhadap awak di hadapan anggota saya. Anggota saya juga pasti meniru saya." Suara Olivia menjadi perlahan. "Maafkan saya, Harith." Harith meletakkan tangannya di bahu Olivia. "Jika Anda sudah faham, itu sudah cukup. Kita boleh mulakan semula." Olivia mengangguk dan dia bertanya, "Kenapa awak berhenti dari pasukan khas? Sedangkan awak berkhidmat 7 tahun?" Harith memandang laut. "Saya penat. Saya sentiasa perlu tegang, sentiasa kuat, sentiasa sempurna. Kerana ia adalah kerja di mana orang boleh mati jika saya gagal." Suara Harith menjadi perlahan, lagipun, "Saya penat dengan pandangan orang." "Pandangan? Ya. Apabila orang dengar pasukan khas, mereka takut. Mesin pembunuh, orang berbahaya, orang yang tidak boleh didekati. Begitulah pandangan mereka. Kawan-kawan saya pun seorang demi seorang menjauhkan diri. Saya putus dengan kekasih saya." Olivia mendengar dengan senyap. "Sebab itulah saya bersara. Saya ingin hidup biasa-biasa sahaja. Sebagai orang biasa, tetapi di Malaysia, label bekas pasukan khas itu sentiasa melekat. Sebab itulah saya datang ke Australia. Ke tempat di mana tiada siapa yang mengenal saya. Tetapi di sini," Harith tersenyum pahit. "Di sini sebaliknya, saya dipandang rendah. Lelaki Asia yang lemah dan lemah lembut. Hanya dianggap sebagai sesuatu yang komel. Di mana sahaja saya berada, hati saya tidak pernah tenang." Olivia melihat lengan Harith. Dari lengan baju T-shirtnya, kelihatan parut yang panjang dan dalam. "Ini, semasa operasi?" 3 tahun lalu. Operasi menyelamat tebusan. Dengan pisau. "Nasib baik." "Jika lebih dalam." Olivia menarik nafas. "Tak sakit ke?" "Sudah tidak sakit. Hanya tinggal sebagai kenangan." Olivia perlahan-lahan menghulurkan tangan dan menyentuh parut itu. "Maafkan saya melakukan ini kepada orang seperti awak." "Hentikan." Harith memegang tangan Olivia. "Tidak mengapa. Bukan salah awak. Hanya dunia ini begitu. Orang hanya melihat penampilan. Awak dan saya, semua orang begitu." Olivia menggenggam erat tangan Harith. "Saya tidak akan buat begitu lagi. Saya akan melihat awak dengan betul." Harith memandang Olivia, di matanya terpancar keazaman. Harith tersenyum kecil. "Terima kasih, Olivia." Mereka berdua duduk senyap seketika. Bunyi ombak, teriakan burung camar, bunyi angin. Ia adalah pagi yang damai. Harith buat pertama kali merasakan hatinya tenang. Dia tidak tahu bahawa ia sangat menggembirakan apabila seseorang melihat diri sebenarnya. "Harith, apa yang awak akan lakukan sekarang? Adakah awak akan tinggal di Australia?" "Buat masa ini, saya ada visa setahun, jadi saya akan fikirkan perlahan-lahan apa yang saya akan lakukan apabila balik ke Malaysia. Ada keluarga di Malaysia, ada ibu bapa. Mereka risau.
Mereka terkejut apabila anak lelaki mereka berhenti dari pasukan khas dan pergi ke Australia. Harith ketawa. Saya telefon mereka setiap hari. Tanya sama ada saya makan dengan betul, badan saya sihat ke tidak, ibu bapa yang baik. Ya, saya dapat bertahan semasa susah berkat ibu bapa saya. Olivia mendengar dengan senyap. Saya juga, kata Olivia. Ayah saya seorang tentera. Jenderal. Sejak kecil saya diajar untuk menjadi sempurna, untuk menjadi nombor 1. Sebab itulah saya menjadi tentera. Untuk menggembirakan ayah saya. Adakah itu yang awak inginkan? Saya tak tahu. Pada mulanya untuk ayah, tapi sekarang saya tak tahu apa yang saya betul-betul inginkan. Harith menepuk perlahan bahu Olivia. Fikirlah perlahan-lahan. Kita berdua nampaknya perlukan masa. Betul, ya. Kita berdua sedang keliru. Olivia berdiri. Saya nak pergi sekarang, kena balik ke unit. Harith juga berdiri. Berhati-hati. Olivia memandang Harith. Harith, terima kasih kerana mendengar luahan saya. Dan saya ingin jadi kawan sejati awak. Harith menghulurkan tangannya. Kawan? Ya. Olivia menyambut tangan itu. Namun, bukan berjabat tangan, tetapi hanya menggenggam erat. Tangan yang hangat. Jumpa lagi, Harith. Jumpa lagi, Olivia. Olivia berlalu pergi. Harith memandang belakangnya. Satu sudut hatinya berasa pelik, hangat, selesa dan berdebar-debar. Harith menggelengkan kepala. Tidak, kawan. Hanya kawan. Namun, hatinya sudah menyedari. Sesuatu sedang bermula. Seminggu berlalu. Harith dan Olivia kerap bertemu. Mereka minum kopi, berjoging bersama, dan makan malam. Olivia memperkenalkan Harith semula kepada anggota unitnya. Ini Harith, dari pasukan khas Malaysia. Seorang pahlawan yang patut kita hormati. Darren, Katie, dan anggota unit lain terkejut. Lelaki Malaysia yang kelihatan lemah lembut dan senyap itu adalah anggota pasukan khas paling elit. Darren meminta maaf kepada Harith. Saya betul-betul minta maaf. Saya sangat kurang ajar. Harith melambaikan tangan. Tidak mengapa. Jika anda sudah faham, suasana unit berubah sepenuhnya. Cara mereka memandang Harith berubah. Ia adalah pandangan hormat dan ingin tahu. Katie bertanya, Harith, macam mana latihan pasukan khas? Sukar, tapi ia berbaloi. Pada suatu malam, Olivia menelpon Harith dengan tergesa-gesa. Harith, bahaya. Saya dengar Samseng Chinatown akan bergerak secara besar-besaran. Ada maklumat mereka akan menyerang komuniti Filipina. Wajah Harith menjadi tegang. Awak di mana sekarang? Di markas unit. Sedang bersiap sedia, tetapi pihak atasan beri arahan untuk tunggu. Polis akan bertindak balas dahulu. Suara Olivia kedengaran jengkel. Bila kami boleh bergerak, saya tak tahu. Bergantung pada situasi. Tapi dalam pada masa itu, orang mungkin akan cedera. Harith berfikir seketika. Dan dia berkata, Olivia, saya akan pergi ke Chinatown. Apa? Seorang diri? Bahaya. Harith berkata dengan tenang, tidak mengapa. Saya hanya akan mengesahkan situasi. Jika berbahaya, saya akan segera berundur. Jangan risau, Olivia. Saya seorang yang terlatih selama 7 tahun. Jumpa lagi. Harith menuju ke Chinatown, pukul 9 malam, jalanan gelap dan hampir tiada orang. Harith bergerak dengan berhati-hati di lorong. Tiba-tiba, kedengaran suara dari hadapan. Ia adalah pusat komuniti Filipina. Lebih 20 Samseng mengelilingi bangunan itu. Di dalamnya, keluarga-keluarga Filipina berlindung. Seorang Samseng menjerit, keluar. Kalau tak keluar, kami akan bakar. Kedengaran tangisan dari dalam. Harith menghubungi Olivia melalui telepon bimbit. Olivia, situasinya serius. Ada lebih 20 orang. Cepat datang. Baik, saya akan minta kebenaran bergerak sekarang. Tunggu 10 menit. Namun 10 menit terlalu lama. Seorang Samseng memegang bom Molotov. Pandangan Harith berubah. Tidak boleh. Harith melangkah ke hadapan. Samseng itu memandang Harith. Kau lagi, budak Asia. Harith berkata dalam bahasa Cina yang sempurna, berhenti dan balik. Polis sedang datang. Samseng itu terkejut. Bahasa Cina, Harith berkata lagi, amaran terakhir. Sekarang kamu boleh pergi. Ketua Samseng itu ketawa. Datang seorang diri dan ugut kami ya. Dia memberi isyarat dan 5 orang Samseng menghampiri Harith.
Harith menarik nafas dalam-dalam, tiada pilihan. Pertarungan bermula. Harith bertindak balas dengan gerakan minimum. Dia menumpaskan 5 orang dalam 30 saat. Sam Seng Seng yang lain tergugat. Apa hal dengan dia tu? Ketua menjerit, semua serang. 15 orang menyerang serentak. Harith mengundur sambil menarik mereka ke lorong. Di tempat sempit, kelebihan jumlah tidak bermakna. Harith menumpaskan seorang demi seorang dengan pasti. Teknik kunci sendi, pukulan ke titik lemah. Dia menggunakan semua kemahiran yang diperoleh selama 7 tahun. 2 menit berlalu. 10 orang terbaring di tanah. Harith juga mula tercungap-cungap. Tenaganya hampir habis. Tetapi masih ada 5 orang yang tinggal. Ketua mengeluarkan pisau. Aku akan bunuh kau. Pada masa itulah. Kedengaran bunyi siren. 3 kenderaan tentera Australia tiba. Olivia adalah yang pertama melompat keluar. Harith, Darren, dan anggota unit lain mengikutinya. Sam Seng Seng itu cuba melarikan diri tetapi ditahan oleh anggota unit. Olivia berlari ke arah Harith. Awak baik-baik saja? Ya, tapi sedikit penat. Olivia memegang lengan Harith. Bodoh, kenapa buat macam ni seorang diri? Polis juga tiba dan menahan semua Sam Seng. Orang-orang dari komuniti Filipina keluar dari bangunan. Seorang wanita Filipina menghampiri Harith dan memegang tangannya. Terima kasih. Awak telah menyelamatkan kami. Harith melambaikan tangan. Tidak, saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Operasi selesai. Unit Olivia bersiap sedia untuk berundur. Darren menghampiri Harith. Harith, hebat awak. Kami banyak yang perlu belajar dari awak. Tidak begitu, Darren. Awak semua juga hebat. Katie bertanya. Harith, tak nak jadi penasihat taktik unit kami ke? Saya sudah bersara. Olivia menyampuk. Harith, sebulan saja. Tolong bantu latih anggota unit. Kami akan bayar. Harith teragak-agak tetapi mengangguk. Baiklah, sebulan saja. Unit itu bersorak. Olivia memegang tangan Harith. Terima kasih Harith. Harith memandang Olivia. Di matanya bercampur perasaan terima kasih dan perasaan lain. Malam itu, Olivia menjemput Harith makan malam. Restoran di tepi pantai. Mereka duduk berhadapan di meja yang diterangi lilin. Olivia mengangkat gelas wine. Terima kasih untuk hari ini, Harith. Kalau awak tak ada, pasti jadi lebih teruk. Harith juga menyentuhkan gelasnya. Terima kasih juga, Olivia, kerana datang awal. Mereka berdua tersenyum sambil minum wine. Meja tepi tingkap yang menghadap laut. Cahaya bulan memantul pada ombak dan berkelip-kelip. Olivia memandang Harith. Harith, jika awak balik ke Malaysia, boleh kita terus berhubung. Harith memandang Olivia. Pandangannya serius. Tentu, saya akan hubungi awak. Olivia tersenyum kecil. Baguslah. Saya betul-betul gembira dapat berkawan dengan awak. Walaupun perkataan kawan digunakan, mereka berdua tahu. Mereka sudah lebih daripada kawan. Setelah selesai makan, mereka berjalan di pantai. Angin malam terasa nyaman. Olivia perlahan-lahan menyentuh tangan Harith. Harith terkejut dan memandang Olivia. Olivia, tak apa ke? Saya hanya ingin berjalan begini. Mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan di pantai. Walaupun tanpa kata-kata, bersama-sama sudah cukup. Harith berfikir, adakah ini cinta? Olivia juga memikirkan perkara yang sama. Malam itu, keyakinan lahir di hati mereka berdua. Ini bukan persahabatan. Cinta telah bermula. 6 bulan berlalu. Gold Coast masih cantik seperti biasa. Namun, banyak perubahan berlaku pada Harith dan Olivia. Harith berkhidmat sebagai penasihat taktik di unit Olivia selama 3 bulan. Kebolehan anggota unit meningkat secara ketara. Darren menganggap Harith seperti abangnya, dan Katie mula memanggil Harith abang. Dan Harith dan Olivia menjadi pasangan kekasih. Baru 3 bulan lalu, Olivia meluahkan perasaannya di pantai. Harith, saya suka awak. Harith juga menjawab, saya pun suka awak, Olivia. Begitulah mereka menjadi pasangan kekasih. Namun, ada masalah. Visa Harith akan tamat tidak lama lagi. Dia perlu pulang ke Malaysia dalam sebulan. Olivia risau. Harith juga begitu. Bolehkah kita menjalinkan hubungan jarak jauh? Adakah kita akan bertemu lagi? Pada suatu malam, mereka berdua berada di rumah Olivia. Olivia duduk di sofa, memandang Harith. Harith, saya ada sesuatu nak cakap. Suaranya menggigil. Harith duduk di sebelah Olivia. Ada apa?
Saya akan berhenti tentera. Harith terkejut memandang Olivia. Apa? Bersara? Bulan depan saya akan hantar permohonan. Kenapa? Awak suka kehidupan tentera, kan? Suka. Dulu. Sekarang saya ingin melakukan sesuatu yang berbeza. Setelah bertemu awak, saya sedar. Saya menjadi tentera kerana ayah saya. Sekarang saya ingin hidup untuk diri sendiri. Harith memegang tangan Olivia. Betul ke? Ya. Dan Harith, saya akan pergi ke Malaysia bersama awak. Mata Harith terbuka luas. Betul ke? Ya. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Pada mulanya saya fikir tentang hubungan jarak jauh. Tapi mustahil. Saya tak tahan tak dapat jumpa awak. Harith memeluk Olivia erat. Olivia. Dan Olivia berbisik di telinga Harith. Saya mengandung. Harith melepaskan pelukan dan memandang Olivia. Apa awak cakap? 4 minggu. Saya dah sahkan di hospital. Air mata juga mengalir di mata Harith. Olivia, betul ke? Ya, kita akan ada bayi. Harith memeluk Olivia lagi, kali ini dengan lembut. Mereka berdua menangis. Air mata kegembiraan. Belum beritahu ibu bapa saya ingin beritahu awak dulu. Harith, marilah kita berkahwin. Harith memandang Olivia. Lamaran, ya? Awak sudi tak kahwin dengan saya? Harith mengelap air matanya sambil tersenyum. Tentu saya akan kahwin dengan awak. Olivia mencium Harith. Terima kasih. Harith, saya sayang awak. Saya pun sayang awak, Olivia. Malam itu, Harith menelpon ibu bapanya di Malaysia. Ibu, saya nak kahwin. Ibunya terkejut. Dengan siapa? Orang Australia. Bekas tentera. Oh, dan dia mengandung. Ibunya senyap seketika, tetapi akhirnya ketawa. Begitu? Ya, Harith. Ibu gembira jika awak bahagia. Bila nak balik? Bulan depan. Saya balik dengan Olivia. Kenduri kahwin akan buat di Malaysia. Sebulan berlalu dengan pantas. Olivia menyelesaikan proses peletakan jawatannya. Anggota unit mengadakan majlis perpisahan untuknya. Darren memeluk Olivia dan berkata, Lieutenant, tidak, Olivia. Semoga bahagia dengan Harith. Katie juga menangis dan berkata, Kakak, kalau dah pergi Malaysia, jangan lupa hubungi saya, ya. Olivia berkata kepada anggota unitnya, terima kasih semua selama ini. Kerana awak semua, saya menjadi tentera yang baik. Dan terima kasih kerana mengajar saya tentang prasangka. Awak semua juga, selepas ini, jangan menilai orang berdasarkan penampilan, tetapi lihatlah diri sebenar mereka. Hari mereka menuju ke lapangan terbang, Darren dan Katie datang untuk menghantar mereka. Bagasi Olivia 2 buah beg pakaian besar. Harith menolaknya. Olivia meletakkan tangan di perutnya. Walaupun belum ketara, ada nyawa di dalamnya. Harith, adakah ibu bapa awak di Malaysia akan terima saya? Olivia bertanya dengan risau. Harith ketawa. Jangan risau, ibu saya dah mula kemas rumah, katanya. Menantu nak datang, katanya di telefon. Sesiapa sahaja yang dapat membuat anak lelaki saya tersenyum, sangat dialu-alukan. Harith memegang tangan Olivia. Ayah saya pun gembira. Kata dia bangga apabila dengar awak bekas tentera Australia. Air mata mengalir di mata Olivia. Baguslah. Harith memeluk Olivia. Semuanya akan berjalan lancar. Marilah kita bertiga, keluarga bahagia kita, hidup gembira. Olivia membenamkan wajahnya di dada Harith. Terima kasih kerana melihat saya seadanya. Sama-sama, terima kasih juga. Harith mengusap kepala Olivia. Kerana awak melihat saya sebagai diri saya yang sebenar. Bukan sebagai anggota pasukan khas. Bukan sebagai orang Asia yang lemah, tetapi hanya sebagai Harith. Tiba masa untuk melalui pintu masuk. Darren berjabat tangan dengan Harith. Abang, kalau dah pergi Malaysia, jangan lupa hubungi kami. Ya, kami pasti akan datang melawat. Katie memeluk Olivia. Kakak, kalau bayi dah lahir, hantar gambar. Ya. Olivia tersenyum dan mengangguk. Harith dan Olivia berpegangan tangan menuju ke pintu masuk. Apabila mereka menoleh ke belakang, Darren dan Katie melambaikan tangan. Mereka berdua juga melambai, dan mereka melalui pintu masuk. Mereka duduk di tempat duduk kapal terbang. Olivia melihat keluar tingkap. Gold Coast semakin menjauh. Ia adalah kampung halamannya, tetapi kini ia adalah tempat permulaan baru. Harith memegang tangan Olivia.
Awak baik-baik saja. Ya, kerana saya bersama awak. Setelah penerbangan 12 jam, mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clia. Apabila mereka keluar ke lobi ketibaan, ibu bapa Harith kelihatan. Ibunya melambai. Harith membawa Olivia menghampiri. Ibu, ayah, ini Olivia. Olivia memberi salam dalam bahasa Malaysia. Selamat petang, saya Olivia. Ia adalah bahasa Malaysia yang dipelajari dari Harith selama 3 bulan. Pelat tetapi penuh dengan keikhlasan. Ibunya memeluk Olivia erat. Alahai, cantiknya menantu ibu. Selamat datang, Olivia. Olivia menitiskan air mata. Pelukan yang hangat. Ayahnya juga tersenyum dan memegang tangan Olivia. Selamat datang, tolong jaga anak saya. Olivia menundukkan kepala. Terima kasih, saya akan menjaga Harith dengan baik. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang ke rumah. Ibunya menoleh ke belakang dan bertanya, Olivia, makanan Malaysia tak apa? Olivia mengangguk. Ya, saya suka. Nasi lemak sedap. Ibunya tersenyum. Begitu ya. Bila sampai rumah, ibu akan masakkan banyak makanan sedap untuk awak. Harith memegang tangan Olivia. Olivia memandang Harith dan tersenyum. Semuanya adalah pemandangan yang tidak biasa, tetapi dia tidak takut. Kerana Harith ada, dan kerana ada nyawa baru di dalam perutnya. 3 bulan kemudian, mereka berdua mengadakan majlis perkahwinan kecil. Hanya keluarga dan rakan-rakan rapat yang dijemput. Darren dan Katie juga datang jauh-jauh dari Australia ke Malaysia. Olivia mengandung 7 bulan, tetapi dia kelihatan sangat cantik dalam gaun pengantinnya. Harith memandang Olivia sambil berfikir, pengantin wanita paling cantik di dunia. Pengacara bertanya, pengantin lelaki Harith, adakah anda bersumpah untuk mencintai dan menyayangi wanita ini sepanjang hayat anda? Ya, saya bersumpah. Pengacara bertanya lagi, pengantin wanita Olivia, adakah anda bersumpah untuk mencintai dan menyayangi lelaki ini sepanjang hayat anda? Olivia menjawab sambil menitiskan air mata, ya, saya bersumpah. Kalau begitu, ciuman sumpah. Harith menghampiri Olivia dan menciumnya. Tepukan gemuruh diberikan oleh tetamu. Katie menjerit sambil menangis, abang, kakak, tahniah. Darren juga bertepuk tangan sambil ketawa. 3 bulan kemudian, Olivia melahirkan seorang bayi perempuan, bayi yang sihat. Harith mendukung bayi itu dan menunjukkannya kepada Olivia. Anak perempuan kita, Olivia. Olivia tersenyum dan menyentuh bayi itu. Comel, kita nak beri nama apa? Nama Malaysia, Langit. Atau nama Jepun, Sora. Dalam bahasa Inggris, Sky. Harith ketawa. Bagus. Sora, Sky, nama yang indah. Setahun kemudian, Harith menubuhkan syarikat perunding keselamatan di Kuala Lumpur. Ia adalah kerja yang memanfaatkan pengalamannya dalam pasukan khas. Olivia belajar dengan gigih, dan kini dia fasih dalam perbualan harian. Sora sudah berumur 1 tahun dan mula berjalan terhuyung-hayang. Pada suatu petang hujung minggu, keluarga itu pergi ke taman. Sora berjalan terhuyung-hayang. Harith dan Olivia memerhatikannya dari kedua-dua belah pihak. Olivia memandang Harith. Harith, awak bahagia sangat. Saya pun tak pernah sangka saya boleh sebahagia ini. Mula-mula saya tengok awak, saya ingat awak budak lelaki Asia yang komel saja. Sekarang, Olivia mencium Harith. Awak dan Sora adalah segala-galanya dalam hidup saya. Harith memeluk Olivia. Saya pun, Olivia. Awak semua adalah segala-galanya bagi saya. Sora memandang mereka berdua dan tersenyum. Papa, Mama. Sebutan yang pelat, tetapi jelas. Harith dan Olivia mengangkat Sora. 3 beranak itu ketawa bersama. Prasangka lahir dari kejahilan dan cinta lahir dari pemahaman. Harith dan Olivia telah mempelajarinya. Dan kini mereka akan mengajarkan kepada Sora, Jian, jangan menilai orang berdasarkan penampilan, tetapi lihatlah diri sebenar mereka. Itulah permulaan cinta sejati. Terima kasih kerana mendengar cerita hari ini sehingga tamat. Jika anda melanggan saluran kami, kita boleh bertemu lagi esok.